Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru-guru yang hadir kepada masyarakat kita yang kali ketiga ini pada pagi ini, dan kita mulakan masyarakat kita pada pagi ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Irfan Shah bin Muhammad. Persilakan. Kita mulakan mesyuarat kita pada hari ini dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya lagi sekali kita berpeluang untuk mengadakan mesyuarat kita berkaitan dengan program yang akan berlangsung tidak lama lagi, iaitu program Tamasya Sukan, ya. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan ingin mengucapkan tahniah kepada guru-guru dan juga AJK yang telah terlibat dalam menjayakan program ini. Okey, saya selaku guru besar pengetua Puan Aina Nazira binti Kamar ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada kamu semualah. Saya ingin ingatkan sekali lagi kepada kamu, walaupun telah saya memberi peringatan berulang kali kepada kamu semua bahawa kita sekarang dilanda dengan COVID, ya. Negara kita tengah kecoh, tengah tular dengan masalah COVID. Jadinya saya berharap agar guru-guru dan juga AJK dapat membuat penyelesaian dan menyelesaikan isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul, terutamanya masalah-masalah SOP dan juga penjarakan pelajar. Saya berharap agar kamu semua berjayalah mengatasi masalah tersebut. Okey, saya juga berharap agar kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, jadinya tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Ketua Bidang Sukanlah untuk teruskan mesyuarat kita, ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada guru besar Puan Aina Nazira binti Kamar. Baiklah, mengikut perbincangan kita dalam mesyuarat yang lepas, berikut merupakan isi-isi yang dicadangkan oleh guru-guru. Okey, baiklah, ini merupakan tema bagi Tamasya Sukan Tahunan, iaitu Hidupan Dia di Hutan. Okay, tema ini kami telah memberi peluang kepada guru-guru untuk menyuarakan pandangan dan cadangan yang diingini. Ringkasan ini, nama rumah sukan kita juga ke arah bunyi haiwan. Maka saya rasa tema ini sangat bersesuaian dengan kita punya tema tahun ini. Contoh nama rumah sukan kita tahun ini, rumah merah, Aum rumah kuning, Cip-cip rumah hijau. Okey, baiklah. Mengikut tarikh-tarikh yang telah dibincangkan dan dipersetujui, berikut ini merupakan tarikh-tarikh perjalanan Tamasya Sukan. Sukan Tara diadakan selama 3 hari, iaitu pada 5 hingga 7 Mac, pada hari Selasa pada hari Ahad hingga Selasa. Acara awal diadakan selama 3 hari, pada 12 hingga 14 Mac, hari Ahad hingga Selasa. Latihan sukan diadakan selama 4 hari, iaitu 8 hingga 11 Mac, Rabu hingga Sabtu. Sukan tahunan sekolah kita jatuh pada 16 Mac, iaitu hari Khamis. Okey, baiklah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan organisasi sekolah kita. Yang pertama, Puan Aina Nazira binti Kamar selaku Guru Besar Serap, Encik Amir bin Hussein selaku DPTM, Encik Azmi bin Hakim selaku DPT Core Curriculum, saya sendiri iaitu Puan Saidah Nasrah binti Ibrahim selaku Ketua Bidang Sukan, Puan Umi Nur Alia binti Mat Muslim selaku Setiausaha Sukan,
Dan yang terakhir, Puan Alia binti Salam selaku Ketua AJK Sukan. Okey, ini adalah AJK yang terlibat jika ada sebarang permasalahan dan pertanyaan. Murid serta guru-guru bolehlah bertanya kepada mereka. Okay, yang pertama, saya sendiri, Puan Saidana Nasrah binti Ibrahim selaku Ketua Bidang Sukan, Puan Umi Nur Alia binti Mat Muslim selaku Setiausaha Sukan, Puan Alia binti Salam selaku Ketua AJK Sukan, Encik Aman bin Kamat selaku AJK Tempat dan Khemah, Puan Milia binti Dilan selaku AJK Dana dan Peruntukan, Puan Nur binti Salim selaku AJK Hadiah dan Pendaftaran, dan yang terakhir Encik Said bin Rahim selaku AJK Pertandingan. Okey, merujuk rentetan dari mesyuarat-mesyuarat yang telah kita jalankan sebelum ini, kita sama-sama membincangkan isu-isu yang timbul dan sekaligus kita buat perbincangan cadangan-cadangan yang dan kita membuat penyelesaian bersama. Okey, ini adalah isu-isu yang berbangkit yang telah saya himpunkan. Yang pertama, aturan dan jarak sosial pelajar semasa kemasyarakatan. Yang kedua, dana peruntukan. Yang ketiga, ukuran trek larian dan jarak pelajar semasa pembarisan. Yang keempat, kehadiran dan kedudukan murid semasa kemasyarakatan. Yang kelima, cara pemberian maklumat kepada pelajar dan ibu bapa yang tidak terlibat. Yang keenam, penyampaian hadiah dan cara pengambilan makanan. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada setiausaha kita iaitu Puan Umi Nur Alia binti Mat Muslim untuk meneruskan agenda kita yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada Puan Saidah kerana sudah menghimpunkan segala isu-isu yang kita telah bincang dan segala inisiatif guru-guru bagi menyelesaikan isu-isu yang berbangkit itulah. Jadinya saya ingin mempersilakan para AJK yang terlibat berkenaan isu-isu tersebut. Guru-guru bolehlah membentangkan mengapa isu berkenaan berbangkit dan bagaimana inisiatif guru untuk menyelesaikan isu tersebut. Saya mempersilakan kepada isu yang pertama kepada Encik Aman bin Kamat. Dipersilakan. Okey, di sini saya ingin memaklumkan bahawa saya ialah wakil bagi Encik Aman yang bertugas di bawah Encik Aman. Dia kerana Encik Aman tidak dapat hadir pada pagi ini kerana beliau terpaksa menghadirkan diri beliau ke hospital untuk menjaga isterinya. Okey. Jadi saya wakilnya akan memberi penerangan bahagian aturan dan jarak sosial pelajar semasa program sukan. Baiklah, mengenai isu ini, kami telah sebulat suara untuk membuat jadual bagi pergerakan pelajar semasa setiap acara dijalankan. Okey. Kami telah membuat jadual bagi latihan sukan tara dan juga acara awal bagi mengelakkan crowded place yang kita katakan sekarang untuk crowded. Kita telah maklum bahawa crowded place ialah tempat yang perlu kita elakkan dia semasa musim-musim COVID ini. Jadinya berikut merupakan jadual-jadual tersebut. Okey. Kita mula dengan jadual bagi Sukantara. Sukantara telah kita sedia maklum bahawa Sukantara akan berjalan selama 3 hari bermula 5 Mac dan berakhir pada 7 Mac. Yang mana 5 Mac jatuh pada hari Ahad dan 7 Mac jatuh pada hari Selasa. Okey, bagi Sukantara kita telah membahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pagi dan juga sesi petang. Sesi pagi di mana hanya pelajar tahap 1 sahaja yang akan menggunakan padang, manakala sesi petang pula hanya pelajar tahap 2 sahaja yang akan menggunakan padang. Jadinya kami juga telah sebulat suara untuk menjalankan bagi satu rumah sukan 1 hari sahaja. Jadinya setiap 1 hari hanya 1 rumah sukan sahajalah yang akan terlibat dalam Sukantara. Oleh itu pada 5 Mac yang
pada hari Ahad, masa pukul 8 pagi hingga 11 pagi tahap 1 bagi rumah merah ataupun lebih dikenali sebagai ROR. Dan pada sesi petang 2 petang hingga 5 petang tahap 2 bagi rumah merah. Dan pada 6 Mac 2021 iaitu pada hari Isnin, disusuli oleh rumah kuning atau lebih dikenali sebagai rumah Aum yang sentiasa mengungguli dan menjuarai tamasya sukan ya. Okey, dan yang pada hari terakhir pada hari Selasa 7 Mac kita akhiri sukantara dengan rumah hijau atau lebih dikenali dengan rumah Chip-Chip. Okey, dengan kita bahagikan 2 sesi macam ni, jadinya pelajar tidak terlalu ramai pelajar yang berada di padang dan hanya pelajar yang terlibat sahaja. Maafkan saya, sukantara ini adalah melibatkan semua pelajar. Jadinya oleh itu pelajar-pelajar daripada rumah lain yang bukan hari tersebut mereka gunakan padang, mereka tidak dibenarkan untuk berada di padang lah. Pelajar yang dari rumah sukan tertentu sahaja yang akan berada di padang. Pada pelajar-pelajar yang lain akan duduk di kelas dan menjalankan sesi PDP seperti biasa. Okey, seterusnya. Okey, berikut pula jadual pergerakan pelajar bagi acara awal. Okey, acara awal juga telah dimaklumkan oleh ketua kita tadi, iaitu ia berlangsung selama 3 hari yang bermula daripada 12 Mac 2021 sehingga 14 Mac 2021 dan ia juga bermula pada hari Ahad dan berakhir pada hari Selasa. Seperti untuk acara awal, seperti untuk sukantara tadi, kita pada acara awal juga kita juga telah membahagikan kepada 2 sesi ya. Sesi pagi dan juga sesi petang, di mana sesi pagi ialah tahap 1 dan juga sesi petang ialah tahap 2. Okey, sesi pagi ni bermula pada 8 pagi hingga 11 pagi dan juga sesi petang 2 petang hingga 5 petang. Seperti yang sukantara tadi, cumanya bagi acara awal ini, hanyalah atlet dan peserta yang telah terpilih oleh rumah sukan sahaja yang akan berada di padang dan juga pelajar yang terlibat sahaja yang akan berada di padang. Seperti medik, pelajar-pelajar yang menguruskan bahagian peralatan sukan. Okey, pelajar yang itu sahaja yang akan berada di padang. Pelajar-pelajar lain tidak dibenarkan untuk berada di padang maupun di tepi-tepi padang hanya untuk bersorak, tidak dibenarkan. Jadi mereka akan duduk di dalam kelas dan menjalankan sesi PDP seperti biasa. Baiklah, acara awal yang kita akan jalankan dahulu ialah lontar peluru yang akan berlangsung pada 12 Mac pada hari Ahad, lompat jauh yang akan diadakan pada hari Isnin pada 13 Mac dan lompat tinggi yang akan diadakan pada hari terakhir iaitu pada hari Selasa 14 Mac. Seterusnya pula ialah jadual pergerakan pelajar bagi latihan sukan. Okey, dekat sini kita juga membahagikan kepada 2 sesi pada hari Rabu dan Khamis. Latihan sukan berlangsung selama 4 hari bermula pada hari Rabu iaitu hari persekolahan. Pada waktu pagi kita tak buat sebab kita tak nak kacau sesi PDP bagi pelajar. Okey, jadinya pada hari Rabu dan Khamis kita akan mulakan dengan 2 hingga 4 petang. 2 hingga 5.30 petang, tetapi kami membahagikan kepada 2 bahagian, 2 sesi iaitu pada sesi pertama iaitu pada pukul 2 hingga 4 petang, hanya atlet bagi rumah sukan sahaja yang akan menggunakan padang, yang akan berlatih di padang. Okey, pada pukul 4 petang hingga 5.30 petang hanyalah peserta perbarisan sahaja pada hari Rabu dan Khamis. Dan pada hari Rabu, rumah merah yang akan menggunakan padang dan pada hari Khamis, rumah kuning yang akan menggunakan padang. Okey, pada hari Jumaat dan Sabtu iaitu pada hujung minggu, kita akan mulakan daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi bagi sesi pertama. Okey, pada hari Jumaat ini rumah hijau sahaja yang akan menggunakan padang. Jadinya atlet rumah hijau pada 8 pagi hingga 10 pagi mereka harus berada di padang. Bagi peserta pembarisan pula, mereka peserta pembarisan rumah hijau mereka akan berada di padang pada pukul 2 petang hingga 4 petang. Kita buat selepas solat Jumaat lah ya. Kita akan buat mulakan latihan selepas solat Jumaat pada hari Jumaat itu. Yang bezanya dekat sini pada hari Sabtu di mana
semua rumah sukan dibenarkan untuk menggunakan padang kecuali atlet bebas sama ada mereka mahu gunakan padang ataupun tidak, itu terpulang kepada mereka, terpulang kepada diri mereka dan terpulang kepada guru-guru rumah sukan mereka sama ada mereka ingin membenarkan ataupun tidak. Yang wajibnya hanyalah peserta perbarisan sahaja yang berada di padang pada hari Sabtu pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi untuk kita tentukan kedudukan dan jarak-jarak mereka sewaktu perbarisan nanti dijalankan. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada AJK yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Puan Syahira sebagai wakil Encik Aman ya. Baik, seterusnya kita masuk kepada isu dana peruntukan. Sebagaimana rintitan mesyuarat kita yang sebelum ini, wang dari tabung sekolah kita hanyalah mempunyai RM1,000. Jadinya kita memerlukan lebih kurang anggaran sebanyak RM5,000 lagi untuk mencukupkan kos perbelanjaan bagi menjalankan program ini. Jadinya di sini saya sertakan sekali jadual bagaimana hala tujunya RM6,000 ini kita akan laburkanlah. Baiklah, yang pertama, kemah. RM1,750 ini adalah untuk menempatkan 7 buah kemah. Kenapa banyak? Sebab kita nak sentiasa menjarakkan pelajar-pelajar maupun ibu bapa dan guru-guru pun. Jadinya kita terpaksa untuk menyewa lebih sedikit, iaitu 3 kemah bagi setiap satu rumah sukan, 3 kemah bagi ibu bapa yang hadir dan 1 kemah lagi adalah untuk PA system. Kemah ini kita punya anggaran satu kemah adalah RM250, jadinya darab dengan 7 bersamaan RM1,750. Seterusnya, hiasan dan perbarisan kemah. RM300 ini merupakan wang peruntukan daripada sekolah. Jika rumah sukan tersebut memerlukan wang lebih, jadinya itu adalah atas tanggungjawab mereka sendirilah, atas tanggungjawab guru rumah sukan dan ahli-ahli pelajarnya. Seterusnya, jurugambar. Wang maafkan saya, RM750 ini adalah sudah kami runding dengan jurugambar yang terlibat. Alhamdulillah juga jurugambar ini adalah merupakan salah seorang adik kepada guru kita, jadinya alhamdulillah kita dapat harga yang murah sedikit. Jurugambar ini juga kita menyewa adalah untuk merakam setiap tentatif yang kita akan jalankan sewaktu program Tamasya Sukan. Hadiah dan sijil RM700 ini adalah termasuk kepada kita akan membeli piala, pingat dan hadiah-hadiah sagu hati yang akan diberikan kepada VVIP, kepada kepada pelajar-pelajar dan sebagainya. PA system memandangkan PA system di sekolah kita ini adalah kurang memuaskan, kurang mantap. Jadinya kita akan menyewa PA system luar dengan berharga RM500. Makanan dan minuman pula, kita anggarkan ibu bapa yang hadir bersama guru adalah seramai 100 orang dan pelajar yang hadir adalah 100 orang juga. Jadinya kita ambil anggaran seorang RM5, 5 darab dengan 200 adalah RM1,000 bagi kos makanan dan minuman. Kos penyelenggaraan ini adalah kos yang sangat penting sebab di sini kita akan menempatkan bagaimana kita hendak membeli alatan sukan yang baru untuk mengelakkan kebolehjangkitan lagi wabak ini, dan seterusnya kos sanitasi juga kita akan jalankan sebab kita wajib sanitasi semua tempat yang kita akan lakukanlah yang kita akan gunakan sewaktu program Tamasya Sukan, dan ia bernilai RM1,000. Jadinya maka jumlah akhir bagi semua dana peruntukan ini adalah sebanyak RM6,000. Baiklah, saya sertakan sekali di mana dapatnya kita hasil kutipan dana RM6,000 ini, dan penyumbang terbesar kita adalah VVIP kita iaitu YB Dato' On bin Jabbar sebanyak RM3,000 dan RM1,500 masing-masing dapat disumbangkan dari pengerusi PIBG Encik Amin bin Badrul mencukupkan kos bagi menjalankan program Tamasya Sukan nanti. Alhamdulillah. Seterusnya saya
memberi laluan kepada AJK yang seterusnya untuk membantu yang berbangkit. Okey, baiklah. Saya selaku AJK, Ketua AJK Pertanian, nama saya Encik Syed bin Rashid. Saya akan memetakan isu yang seterusnya iaitu jarak pelajar semasa pembarisan. Okay, bagi mengikut norma baru, sedikit perubahan akan dilakukan mengenai jarak pelajar semasa pembarisan dan juga trek larian pelajar. Okay, yang pertama, jarak pembarisan akan dipendekkan bagi menyingkatkan masa agar pelajar tidak terlalu lama di padang dan tidak terlalu lama untuk berjemur. Jadi pihak sekolah meningkatkan masa pembarisan dan setiap pelajar semasa pembarisan dijarakkan 12 meter dan hanya 12 pelajar sahaja yang akan memasuki pembarisan setiap rumah sukan. Okay, bagi trek larian, pihak sekolah akan mengukur lebih dari kebiasaannya dan tahun ini kita akan buat 7 trek dan hanya 3 pelajar sahaja yang akan memasuki acara larian setiap mengikut kategori setiap kategori dan pelajar antara jarak pelajar dengan pelajar yang lain akan dijarakkan sebanyak 2 trek bagi tidak pelajar tidak berdekatan dan tidak perlulah kita risau dengan akibat pandemik yang berlaku pada waktu sekarang ni. Okey, baiklah, saya akan serahkan agenda kita kepada orang lain, ke AJK yang lain. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya kita masuk isu kehadiran dan kedudukan murid semasa tamasya sukan. Isu ini merupakan isu yang perlu sangat-sangat kita tekankan ya, sebab kita nak mengawal pergerakan sosial antara mengawal pergerakan sosial murid-murid dan ibu bapa yang hadir. Sebab kita pun tak nampak wabak ini berluasa macam mana. Jadinya berikut guru telah melampirkan beberapa langkah yang boleh mereka lakukan sewaktu hadir ke program ini. Sebagai contoh, langkah pertama, murid dan ibu bapa perlu membuat pendaftaran sewaktu mereka tiba di sekolah mengikut saranan SOP yang dah diperkenalkan. Murid dan ibu bapa boleh menulis nama ataupun scan QR code yang telah disediakan dan perlu mengesan suhu badan lah. Langkah kedua, setelah selesai membuat pendaftaran, mereka terus boleh pergi ke bawah kemah yang dah disediakan dan untuk makluman juga, kemah yang disediakan juga adalah berbeza antara pelajar dan murid. Maafkan saya, antara ibu bapa dan pelajar yang hadir. Langkah ketiga, sebelum masuk dan duduk di bawah kemah, mereka perlulah ataupun senang kata wajib memakai hand sanitizer sekali lagi. Dan langkah terakhir, apabila sudah duduk di kerusi yang dah disediakan di bawah kemah, mereka tidak perlu ataupun tidak perlulah menukar ataupun menukar kedudukan kerusi-kerusi tersebut. Saya harap AJK yang bertugas perlulah sentiasa mengawal secara ketat ya pergerakan ibu bapa dan murid ketika proses ini berlakulah. Seterusnya saya memberi laluan kepada AJK yang selanjutnya. Okey, telah sedia kita maklum bahawa tidak semua pelajar bernasib baik untuk menghadirkan diri mereka di padang. Jadinya kami telah membuat satu inisiatif di mana kami telah memberi taklimat kepada murid bahawa pelajar yang dibenarkan untuk ke padang hanyalah 100 orang sahaja kerana SOP yang telah ditetapkan oleh KKM lah kan. Okey, bagi pelajar yang tidak bernasib baik, kami telah menyediakan satu inisiatif di mana kita akan menggunakan platform media sosial untuk memberi peluang kepada mereka untuk menyaksikan acara-acara yang berlangsung sewaktu tamasya sukan tersebut. Baiklah, kita akan menggunakan 3 platform iaitu WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Platform WhatsApp digunakan bagi menghantar link dan juga maklumat kepada ibu bapa untuk mereka menonton live yang kita adakan, yang kita lakukan
diumumkan di Facebook dan Instagram. Okey, baiklah. Kenapa 100 orang pelajar sahaja? Macam mana boleh terjadinya limit itu? Kerana kami telah menyediakan borang dan di mana borang tersebut hanya 100 orang pelajar sahaja yang bernasib baik. Yang siapa cepat dia dapat yang mengambil borang itulah. Okey, di sini tertimbulnya sedikit isu berkenaan dengan pelajar yang kurang, pendapatannya kurang, di mana mereka tidak mempunyai gadget, mereka tidak, ibu bapa mereka tidak mempunyai media sosial. Okey, kami tidak menggalakkan sangatlah mereka, tidak mewajibkan kepada mereka untuk hadir, tetapi terpulang kepada mereka sama ada mereka untuk hadir ataupun tidak, kita tidak akan mengambil apa-apa tindakan, tetapi terpulang kepada mereka. Okey? Di sini saya saya sertakan pengucapan daripada YB Datuk Ismail Sabri bin Yaakob, di mana beliau ada menyatakan bahawa dalam satu majlis tidak boleh melebihi 250 orang. Jadinya kami beranggapan, kami telah membuat perkiraan di mana tidak semestinya kedua-dua ibu bapa pelajar akan hadir, di mana di dalam borang tersebut kita telah sediakan satu bahagian di mana mereka hanya perlu tandakan siapa yang hadir, sama ada ibu ataupun bapa ataupun kedua-duanya sekali. Dengan itu kita boleh mendapat bilangan yang betul lah kan, untuk untuk bilangan makanan, untuk bilangan tempat duduk. Jadinya dengan borang tu sangatlah penting ya dalam kita punya isu kali ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada isu penyampaian hadiah dan makanan. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, isu ini sangat-sangatlah penting sebab kita nak mengelakkan proses bersentuhan antara penyampai dan penerima hadiah serta makanan tersebut. Jadinya di sini, khususnya di sini saya ingin highlightkan, tiada penyerahan hadiah dari tangan ke tangan. Hadiah akan diletakkan di atas meja yang dah disediakan di atas pentas sahaja. Pemakaian hand sanitizer juga sangat-sangatlah penting sebelum proses meletak dan mengambil hadiah tersebut. Makanan juga akan makanan juga akan diagihkan sewaktu ibu bapa dan murid sampai di meja pendaftaran dan sewaktu pulang, iaitu di pintu pagar. Di sini saya juga sangat-sangat berharap kepada AJK yang terlibat untuk sentiasa mengawal pergerakan ibu bapa dan murid supaya kita tak naklah hal-hal yang tak diingini berlaku, seperti nanti ada komplain daripada ibu bapa kerana mereka tak dapat makanan atau sebagainya. Seterusnya, saya juga telah melampirkan juga beberapa langkah bagaimana untuk menjalankan proses penyampaian hadiah inilah. Langkah pertama, AJK hadiah perlu memakai hand sanitizer sebelum meletakkan hadiah di tempat yang dah disediakan di atas pentas. Langkah kedua, VVIP boleh berada di atas pentas tapi perlulah menjalankan penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter dari hadiah sebagai tanda penghargaan. Seterusnya, pemenang perlu memakai hand sanitizer sebelum mengambil hadiah. Dan langkah terakhir, pemenang perlulah menunduk hormat sebagai ganti bersalaman dan atas ucapan terima kasih untuk hadiah tersebut. Seterusnya, saya mempersilakan AJK yang selanjutnya. Okay, baiklah. Kembali kepada saya akan meneruskan agenda iaitu SOP yang telah ditetapkan. Okay. Di setiap pelajar atau ibu bapa yang melihat acara ini dan pelajar yang tidak terlibat dengan acara apa-apa diwajibkan untuk memakai mask. Tidak kira mereka hanya perlu duduk di kemah dan mereka diwajibkan untuk memakai mask. Dan yang kedua, kewajipan pemakaian hand sanitizer di setiap tempat. Setiap pelajar dan ibu bapa yang hadir perlu membawa hand sanitizer sendiri. Telah dimaklumkan oleh guru besar kita telah membuat taklimat bagi pelajar-pelajar yang terlibat dan mereka perlu membawa hand sanitizer sendiri, tak kisah apa-apa, dan sekolah juga telah menyediakan hand sanitizer di setiap tempat.
Dan yang ketiga, kewajipan penjagaan jarak sebanyak 1 meter di setiap tempat. Tidak kira ibu bapa, pelajar dan juga guru-guru. Di setiap kemah, guru-guru akan sediakan kerusi bagi setiap pelajar dan ibu bapa. Jadi mereka tidak boleh untuk menggerakkan kerusi itu kerana kerusi itu telah dijarakkan sebanyak 1 meter, 1 meter. Dan seterusnya, kewajipan pemeriksaan suhu. Setiap ibu bapa dan juga pelajar yang hadir perlu cek suhu mereka di kaunter pendaftaran, di meja pendaftaran. Jika suhu mereka melebihi 37.5 darjah Celsius, mereka tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan sekolah. Ini adalah SOP yang telah ditetapkan, jadi setiap guru, pelajar dan ibu bapa perlu mengikutinya, tidak kira apa-apa pun. Okay, baiklah, kita masuk isu keselamatan. Isu ini juga sangat penting, jadi sekiranya berlaku kemalangan ataupun kecederaan, ahli medik dan juga ahli bulan sabit merah telah bersedia di padang. Mereka mempunyai kelengkapan yang lengkap, jadi ibu bapa tidak perlu risau jika anak mereka tercedera kerana kita sudah bersedia dengan peralatan dan juga ahli-ahli yang sudah terlatih dan tidak perlu risau akan hal-hal yang akan terjadi. Kita hanya mampu merancang. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan semula mesyuarat kita ni kepada Puan Guru Besar kita. Terima kasih. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Semua isu dapat diselesaikan ya, dan saya kagum dengan semua AZK dan juga guru-guru telah berjaya dengan hasil anda semua berhempas pulas memikirkan idea. Jadi saya sangat berpuas hati dengan idea-idea kamu semua ya. Alhamdulillah, bagus. Tahniah kepada kamu semua ya. Berikan tepukan kepada diri sendiri. Okey, baiklah. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada insan-insan yang telah menyumbang kepada kita untuk kita menjayakan. Walaupun mereka tiada di sini, tetapi saya tetap ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah banyak sangat memberi sumbangan kepada sekolah kita untuk kita menjayakan Tamasya Sukan ini. Jadinya saya berharap agar Tamasya Sukan kita pada tahun ini, pada kali ini akan menjadi satu program yang sangat memberangsangkanlah walaupun dalam keadaan COVID ni kan. Jadinya saya berharap ia akan berjalan dengan lancar dan berjaya serta cemerlang. Okey. Jadinya saya rasa sampai di sini sahaja perbincangan kita. Kita boleh akhirkan mesyuarat kita ya? Boleh Puan, insyaAllah Boleh. Okey. Baiklah, jadinya kita akhirkan mesyuarat kita dengan surah bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Lagi sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kerana telah memberikan masa ya, memberikan masa kamu semua, telah menggadaikan masa kamu semua walaupun secara online kita dapat juga membuat mesyuarat kita pada hari ini. Sekian, terima kasih dan mesyuarat ditangguhkan.